Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Yang saya muliakan ahli jawatan kuasa masjid, madrasah dan seluruh ahli jemaah sekalian, utamanya syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala bagi keluangan masa kepada kita semua. Kita dapat meluangkan masa untuk kita beriktikaf dalam masjid, dan juga kita dapat mengisi masa kita ni untuk bermuzakarah ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa taala janjikan ganjaran yang amat besar bagi siapa yang masuk dalam halaqah ilmu. Dan pada perbincangan kita yang lalu, kita telah bincang berkenaan tentang syarat-syarat sahnya bacaan suratul Fatihah di dalam sembahyang, dan kita telah bincangnya sampai nombor 6. InsyaAllahnya hari ini akan masuk pada nombor yang ke-7. Cuma dalam kitab cetakan kita ni, dia panggil tersilap cetak deku resa. Nombor deku resa, kalau nak kiranya nombor 6 tu dia kata wa qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalatu. Kalau dalam kitab Arab sebenarnya dia ada so lagi, wa qira'atu kullu ayatiha wa minhal basmalatu. Terjemahannya ialah dan membaca setiap ayat-ayat daripada suratul Fatihah dan setengahnya ialah basmalah. Jadi syarat sah kita nak baca surah Fatihah dalam sembahyang ni, tak ada lah, tu kena tambah. Antara syarat yang lainnya ialah kita kena baca semua ayat-ayat yang ada dalam suratul Fatihah, iaitu ada 7 ayat. Dan salah satu ayatnya di sisi mazhab kita ialah basmalatun, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Jadi basmalah ni ialah satu gelaran ataupun kata nama bagi bismillahirrahmanirrahim. Supalah kalau kita biasa nak kata tahlil, tahlil itu adalah satu ringkasan nama bagi la ilaha illallah. Bila mana kita nak ucap la ilaha illallah, maka kalau kita nak kata nama, nak memanggilnya ialah tahlil. Kita tahulah kalau kata manggil tahlil malam ni, iaitu dia nak suruh kita ucap la ilaha illallah. Supaya kita duk jual semualah. Orang suruh takbir, kita tak kata takbir pula, kita kata Allahu Akbar. Maka supalah sini bila kata basmalah, maka ia adalah satu kata nama bagi bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut mazhab Syafi'i, di sisi Imam Syafi'i dan juga ulama-ulama yang ikut jalanan Imam Syafi'i, kita nyatakan bahawa bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat daripada suratul Fatihah. Maka kalaulah kata dia ni adalah salah satu ayat daripada suratul Fatihah, maka wajib kita baca bismillahirrahmanirrahim dalam sembahyang kita. Kalau kita tak baca, tak sah sembahyang kita. Ini di sisi mazhab kita lah. Kerana penafsiran di sisi Imam Syafi'i di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil azim. Dan sungguhnya kami telah berikan kepadamu wahai Nabi Muhammad 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Jadi 7 ayat yang berulang-ulang tu di sisi mazhab Syafi'i ialah suratul Fatihah, dan bismillahirrahmanirrahim ialah salah satu ayat daripada suratul Fatihah. Dinyatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam kitab di Al-Um, bahawa bismillahirrahmanirrahim ini adalah
salah satu daripada 7 ayat daripada suratul Fatihah. Kalaulah kita tinggal baca dia ataupun sebahagian daripada ayat daripada Bismillahirrahmanirrahim, maka tak sah baca ayat kita. Tak sah semaya. Kerana ianya adalah salah satu ayat daripada suratul Fatihah. Jadi di sisi mazhab kitanya, Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat daripada suratul Fatihah. Imam Ahmad bin Hanbal, orang panggil pengasas bagi mazhab Hanbali, dia juga bersependapat dengan Imam Syafi'i rahimahullah, tu guru dia, yang nyatakan bahawa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah termasuk dalam Al-Fatihah dan wajib kita baca dalam semaya. Di sisi mazhab Hanbali serupalah dengan mazhab Syafi'i. Adapun di sisi Imam Hanafi dan juga Imam Malik, dalam dua mazhab tu, mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki, dia nyatakan bahawa Bismillahirrahmanirrahim ini bukan ayat daripada Al-Fatihah. Bila kata bukan ayat daripada Fatihah, maka tak wajib baca di sisi mazhab mereka. Mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi, dia kata tak wajib baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Fatihah 7 ayat tu lagu mana? Nak kira dah bismillah tak jadi, maka dia kiranya ayat yang terakhir yang kita dah baca tu, ghairil maghdubi alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tu dia jadi 2 ayat. Di sisi mazhab kita seayat. Kerana Bismillahirrahmanirrahim, mereka berpandangan bahawa itu bukanlah ayat daripada suratul Fatihah. Dia serupa dengan surah-surah yang lain. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ni di sisi mazhab dia ibarat pembuka kata bagi setiap surah. Tu di sisi mazhab Hanafi dan juga Malik, Imam Malik. Tapi di sisi mazhab kita tak. Dia kata wajib kena baca juga Bismillahirrahmanirrahim kerana ianya adalah salah satu ayat daripada suratul Fatihah. Walaupun mereka, iaitu Imam Hanafi dan juga Imam Malik, dia kata Bismillahirrahmanirrahim ni bukanlah ayat daripada suratul Fatihah. Oleh kerana bukan ayat, bila baca suratul Fatihah, maka dia tak sunat jahar. Yang ni tak sunat baca degah juga Bismillahirrahmanirrahim. Boleh di sisi mazhab dia nak baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi tak boleh nak baca degah. Tak boleh nak baca degah sebagaimana dia baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai akhir. Adapun di sisi mazhab kita, bila kita kata Bismillahirrahmanirrahim ni adalah salah satu ayat daripada Al-Fatihah, maka sunat juga kita bila mana semaya itu semaya yang jenis baca degah, maka Bismillahirrahmanirrahim pun kita kena baca degah juga. Kerana dianya orang panggil adik-beradik lah, maka tak boleh nak asing gitu. Kita baca slow, lepas tu baca degah. Kalau kita biasa pergi semaya di tanah Arab, contohnya di Masjidil Haram, kita dengar tutup email dia tak baca Bismillahirrahmanirrahim secara degah, tapi dia baca secara perlahan. Kenapa? Walaupun dia kadang-kadang bermazhab Maliki ataupun bermazhab Hanafi, mereka nak meraihkan juga pendapat mazhab-mazhab yang lain yang menyatakan wajib kena baca Bismillahirrahmanirrahim, maka ketika itu dia baca slow. Kalau kita berhati molek ke Imam Masjidil Haram, dia baca slow lah, Bismillahirrahmanirrahim, baru dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, baru dia baca degah. Nak meraihkan mazhab yang lain. Kerana kaedah kalau belajar kita belajar ni, al-khuruju minal khilafi mustahabun, kita keluar daripada khilaf di kalangan para ulama itu adalah mustahab, disukai dalam agama. Sunat kita keluar daripada khilaf, kita kena raikan pendapat-pendapat mazhab yang lain. Itu di sisi mazhab kita nak kata wajib kena baca juga Bismillahirrahmanirrahim kerana ianya adalah salah satu ayat daripada Fatihah. Habis itu. Lepas tu masuk dalam kitab kita ni nombor 7. Nombor 7 pada kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa adamul lahnil mukhill bil ma'na wa an takuna halatal qiyam fil fardi wa an yasma'a nafsahu al qira'ata wa an la yatakhallalaha dhikrun ajnabiyyun. Jadi terjemahan dia nombor 7, dia kata dan jangan ada kesalahan yang merosakkan makna. Bila mana kita baca suratul Fatihah, kita tak boleh baca dengan bacaan yang salah. Dalam bahasa Arab dia panggil lahan. Orang panggil bacaan yang salah.
yang boleh mengubah, yang boleh merosakkan makna Al-Fatihah, ayat-ayat dalam Fatihah. Jadi lahan ni kita bagi dua. Ada satunya, kesalahan yang kita baca boleh menyebabkan berubah makna ayat. Ayat tu ada makna, bila kita baca salah, makna asal tu berubah jadi makna yang lain. Lagu mana? Kalau orang belajar bahasa Arab, biasanya bila kita baca an'am ta'alaihim kan, siratal ladina an'amta alaihim. Jadi an'amta, kalau orang belajar bahasa Arab ni, an'amta ni dhamir mukhatab. An'amta, iaitu kita mukhatab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata sesungguhnya Allah yang memberi nikmat. An'amta, engkaulah yang memberi nikmat. Tapi kalaulah kita ni dibaca dengan dhammah, kita bagi depan an'amtu, dia jadi dhamir mutakallim. Makna jadi berubah. Tadi kita kata Tuhan yang bagi nikmat kita, tengok-tengok bila kita baca an'amtu, maksud dia berubah jadi aku yang memberi nikmat. Tu bahasa Arab ni dia berubah baris lah, ataupun berubah huruf, dia jadi berubah makna. Asal kita baca bagi atas, tengok-tengok kita pergi baca bagi dhammah, bagi depan, dia berubah makna. Asal makna Allah yang memberi nikmat, bila kita baca bagi dhammah, dia jadi makna aku yang memberi nikmat. Ataupun kita baca bagi bawah, bagi kasrah, an'amti, kamu yang perempuan yang memberi nikmat. Jadi dia jadi berubah makna. Dia jadi berubah makna. Itu satu. Ada kesalahan yang kita baca boleh menyebabkan bacaan kita tadi tu berubah makna. Kesalahan yang kedua yang lebih teruk lagi, iaitu dia membatalkan makna. Asal ayat ada makna, kita baca salah menyebabkan makna tadi tak ada rasa. Contoh lagu mana? Kita baca al-mustaqim, siratul mustaqim kan? Siratul mustaqim, iaitu jalanan yang lurus. Orang duk belajar bahasa Arab ni, tengok-tengok dia gitu kan, mim tu jadi nun, mustaqinun, mustaqin. Jadi bila berubah huruf, mim tu kan jadi nun, dia tak ada makna. Mustaqim tak ada makna. Kalau mustaqim ada makna. Kita bina nama anak kita kan mustaqim. Mustaqim iaitu orang yang atas jalan yang lurus. Jadi kalau dia berubah jadi mim kepada nun, mustaqim, itu membatalkan makna. Seolah-olah makna asal tak ada. Jadi berubah makna, tak ada makna langsung. Jadi kalaulah jenis dua kesalahan ni, kesalahan yang mengubahkan makna ayat ataupun kesalahan yang membatalkan makna ayat, seolah-olah makna ayat tu tak ada langsung dah. Kalau kita sengaja dan juga kita tahu, kita sengeling nak ubah bagi, kita tahu dah. Kita baca an'amta, maknanya Allah beri nikmat. Kawan sengeling nak baca an'amtu, mak kawan ngaji bahasa Arab, nak ubah an'amtu, an'amti, ataupun tadi mustaqim jadi mustaqim. Kalau sengaja dan juga kita tahu benda tadi tu boleh membatalkan sembahyang, maka ketika itu batal sembahyang kita. Sebab kita sengaja dan juga kita tahu benda tadi tu salah, maka batal lah sembahyang kita. Tapi kalaulah seorang tadi tu tak sengaja ataupun dia tak tahu, orang panggil sasu kecek. Orang panggil sasu, duduk sebut semua tengok-tengok an'amtu, dia tak khabar, dia sebut an'amtu ataupun an'amti, maka ketika tu batal bacaan dia saja. Batal bacaan dia saja. Dengan maksud bila kata batal bacaan dia saja, maka wajib dia kena ulas semula Fatihah dia. Kena ulas semula Fatihah. Contoh bila dia baca an'amtu, an'amtu alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bila habis waladdallin, dia pun teringat, aku baca an'amtu tadi. Maka ketika tu dia kena ulas semula Fatihah daripada awal. Bismillahirrahmanirrahim siapa habis. Sebab dia sasa ni sebut. Sasa, maka terbatal lah bacaan dia sebelum ni. Dia kena ulas semula bacaan. Kena ulas semula bacaan yang betul. Baru dia boleh rokok. Dia boleh rokok. Tapi kalaulah dia tahu dah, dia teringat. Lepas habis baca waladdallin, dia pun teringat, aku tadi berubah mana dah. Aku baca an'amtu, tak baca an'amta. Dia tahu dah. Dia tadinya betul lah tak sengaja. Lah ni dia tahu dah. Tengok-tengok dia sengeling, tak ulas semula baca
Teh dia tadi, dia ingin selai rokok. Dia kata, alai-alai dia habis juga, dia nak rokok lagi. Maka ketika tu batal semaya dia. Kerana dia tahu, dia dah baca salah tadi, dia tak ulang. Maka ketika tu batal lah semaya dia. Jadi dia ada banyak pekat tadi tu. Kena beringat molek. Pertama, orang memang selai tu. Dia tahu dan juga dia sengaja. Dia ubah makna ayat. Maka ketika tu batal tu semaya dia. Ni tak ada wakil lah sebab dia sengaja, batal. Kalau orang sasur, terlupa, tak ingat, maka baca dia saja batal. Dia kena ulang semula Fatihah daripada awal, sebelum dia rokok sebelum dia rokok. Tapi kalau lah seorang tadi tu dia sengeleng, dah tahu dah baca dia salah, dan dia tahu dia kena ulang semula Fatihah dia, tengok-tengok dia sengeleng nak rokok pula, nak rokok seperti biasa, maka ketika tu baru batal semaya dia. Kerana seolah-olah dia tak baca lah Fatihah tadi tu. Orang bagi dah kelonggaran bagi dia untuk dia ulang semula, tengok-tengok dia nak pergi rokok juga, maka ketika tu barulah batal semaya dia. Baik. Ini dua jenis kesalahan. Kesalahan baca sama ada membatalkan makna ataupun mengubah makna ayat. Dia ada satu lagi kesalahan yang kita baca ni, dia tidak mengubah makna ayat. Dia tidak mengubah makna ayat. Contohnya ulama kata surah suratal ladina. Surat ni dia ubah jadi surat. Bagi atas dia jadi berubah bagi depan. Surat. Maka ketika tu dia tak berubah makna. Makna tu masih lagi orang panggil jalanan. Titie masih tak berubah. Kerana dalam bahasa Arab boleh baca surat ataupun sirat. Cuma dalam ayat Qurannya tuturannya kena baca sirat. Tapi dia boleh berubah jadi surat. Maksudnya adalah qiraat dalam bahasa Arab boleh baca gitu. Maka ketika itu walaupun bacaan tadi itu salah tapi tidak mengubah makna, maka ketika itu tidak membatalkan semaya dia. Semaya dia tak batal, tapi hukumnya haram. Haram dia ubah bacaan Al-Quran tadi. Situ ya. Walaupun semaya dia tu tak batal, tapi haram dia gitukar. Haram dia gitukar kalau dia tahu dan juga sengaja. Tahu ataupun sengaja. Ni semua kita cara ni bagi orang yang boleh nak menuturkan, boleh baca Fatihah dengan sempurna lah, atas jalan yang betul. Tapi kalaulah seorang tu dia tak mampu nak baca Fatihah secara sempurna, contoh dia baru masuk Islam, ataupun dia ni jauh daripada ulama, tak boleh nak mengaji, tak ada tok guru nak mengajar, dia nak mengaji lah tapi tak ada tok guru, dia jauh daripada ulama, ataupun dia ni baru yang masuk Islam, jadi baca tu banyaklah kesalahan dia, maka ketika itu semaya dia sah. Ulama kata tak ada masalah. Semaya dia sah. Syarak memberi kelonggaran kepada dia untuk dia semaya dalam keadaan gitu. Kerana dia ni orang panggil tak boleh nak ubah cara baca dia. Sebab dia baru masuk Islam, lagu mana nak ubah? Dia kena ambil masa. Maka kalau lah orang masuk Islam, baru masuk Islam, diberi kelonggaran dalam masa setahun, dia kena belajar. Orang mu'allah ni dalam masa setahun dia kena belajar. Nak betul bacaan wajib rukun-rukun Islam dia ni dalam masa setahun. Cuma dalam masa setahun tu kalau dia ada wasilah ataupun kesalahan, tak ada masalah bagi dia, dibenarkan pada syarak. Boleh dimaafkan, tak suka orang lain. Sebab dia ni orang panggil adik-beradik baru lah. Tak apa, kita pelonggar dia. Tapi bagi orang lain tak boleh. Orang lain tak boleh. Sebab tu kalau kita tahu kampung kita ni ada orang mu'allah, maka wajib bagi kita sebagai seorang saudara dia seagama, wajib kita kena ajar dia. Bila ni ramai, kalau hamba dah baca dalam Facebook tu, ramai orang nak masuk Islam. Orang-orang mu'allah yang nak masuk Islam, dia masuk Islam, kita ajar dia mengucap comel, tapi kesilapan kitanya kita tinggal dia. Kita ajak dah dia masuk Islam, comel lah bila mengucap, tapi bila lepas tu kat tinggal. Bila dia mengucap tu kita peluk lah, cium lah, menangis lah, gembiranya dia masuk Islam, tapi selepas tu kat kita tinggal dia. Ini kesalahan bagi kita lah. Kita tak ajar dia. Sepatutnya bila mana dia masuk Islam, kita kena ajar dia rukun-rukun Islam dan juga perkara-perkara yang wajib ke atas dia. Kita tak boleh tinggal dia. Orang panggil terkotek-kating gitu. Seolah-olah kat dia kat masuk Islam habis gitu. Seolah-olah mengucap saja. Semaya bedok, zakat haji tu tahu gapo. Serupa dengan dia beragama dengan agama yang sebelum ni. Seolah-olahnya tak ada gapo. Maka itu kesalahan bagi kita orang Islam yang tak ajar dia. Habis itulah syarat yang ketujuh. Jangan ada kesalahan yang kita baca Fatihah tadi yang boleh merosakkan makna bacaan kita tadi.
Syarat yang ke-8, dan bahawa dibaca hal keadaan berdiri pada solat fardu. Disyaratkan untuk sah baca Iftihah kita ni, kita kena baca dalam keadaan berdiri. Kalau semaya fardu, kena baca dalam keadaan berdiri bagi orang mampu lah. Ada pun bagi orang yang tak mampu, contohnya dia semaya duduk, maka dia kena baca Iftihah dalam keadaan dia duduk. Kalau orang tu semaya mengiring, dia kena baca dalam keadaan mengiring. Dia tak boleh kita ni mampu semaya diri, tengok-tengok kita pergi baca Iftihah dalam keadaan kita duduk. Ketika tu tak sah baca Iftihah kita, kerana kita mampu untuk berdiri. Itu syarat yang ke-8, mudah. Syarat yang ke-9 pula dia kata, dan bahawa mendengar akan dirinya pada ketika membaca Fatihah. Ni syarat supaya takbiratul ihram hari tu kita nyatakan dah mana-mana rukun qauli dalam sembahyang wajib bagi diri kita dengar bacaan kita tadi pada telinga kita. Pada telinga kita ni, kalaulah tak ada bising, tak geger, tak ada orang kaca, tenang ya, kita baca tu boleh dengar ke telinga kita memadai. Dia tak boleh orang panggil sosek-sosek saja, bising. Telinga tak dengar apa kita ayat, maka ketika tu tidak memadai, kerana seolah-olah tidak dinamakan membaca. Orang Arab qiraah ni, bila kata qiraah mesti dengar ke telinga. Kita baca tadi tu slow lah, dengan maksud bukanlah kata derah siapa boleh mengganggu orang lain. Tidak. Dari mana-mana rukun qauli mesti kena dengar pada telinga kita pada keadaan yang tidak bising, dan juga bukan orang yang pekak. Kalau orang pekak lagu mana? Dia memang tak dengar dah, maka tak apalah dia baca tu gerak mulut saja. Ataupun bising, contoh hujan. Atap rumah pula atas zinc, geger. Ataupun semaya tepi jalan, bunyi, maka baca tadi tu kita baca sekadar supalah, kalau kata tak ada rising ke apa, kita baca boleh dengar telinga kita. Bukanlah dengan makna kalau kata hujan tu tak dengar, kita pun kena derah suara kita ni supaya dengar telinga kita, tidak. Maksudnya kata dengar pada di telinga kita ni iaitu pada keadaan yang sunyi, yang tidak ada bising, tidak ada gangguan. Maka disyaratkan kena dengar pada telinga kita. Itu syarat yang ke-9 supaya dengan syarat-syarat yang sebelum ni lah. Ingatlah rukun qauli ya. Kalau kata rukun qauli, takbiratul ihram, baca suratul Fatihah, baca tasyahud, baca selawat kepada Nabi, wisalah, semua tadi kena dengar ke telinga kita. Bukan aja ni pekak lah ni. Contoh kita umur 70 dah, telinga tak dengar mana dah, tak okey nak kata derah. Baca supaya biasa lah, supaya biasa. Tu kita tinggal gitu, boleh tak dengar juga. Kita kena melawan kita dengar dia. Jadi tak okey dia semaya pun kena melawan juga, tidak. Dengan masuk pada keadaan yang biasa bagi orang yang tidak pekak dan juga tidak diganggu dengan bunyi bising. Itu yang 9. Dan syarat yang ke-10, dan jangan menyelangi Fatihah oleh zikir yang lain. Hal ni syarat lebih kurang pada perbahasan minggu lepas, pada perbahasan mualah. Mualah yang bercerita bawah ni kan. Ingat apa belakang tu? Kita kata mesti baca Fatihah tadi tu kena berterusan. Dia tak boleh putus. Tak boleh putus. Jadi sini bila kata putus, sama ada putus tadi tu kita berhenti. Kita berhenti tak baca gapo, menyebabkan butuh bacaan kita. Tu pun tak boleh. Kena ulang semula. Dia ada stol lagi ni, kita selangi Fatihah dengan zikir yang lain. Contoh zikir lain ni sama ada bacaan Al-Quran sendiri. Contoh kita nak baca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sepatutnya kita sambung Maliki Yaumiddin. Tapi tiba-tiba kita pergi baca ayat Quran yang lain. Kita baca apa? Qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu kita sambung Maliki Yaumiddin. Kalau orang jenis baca begitu, batal bacaan dia. Tak boleh, tak sah. Tak sah bacaan dia tadi. Dia kena ulang semula daripada awal. Dia kena ulang semula daripada awal. Ataupun bukan zikir, bukan ayat Quran, contohnya zikir yang lain. Abu cerita itu lagu mana dia jawab azan. Kalau orang jenis jawab azan dari semaya, dia dengar orang azan, dia pun pergi jawab. Kata asyhadu an la ilaha illallah. Muazzin sebut, dia pun kata asyhadu an la ilaha illallah. Baru dia sambung pula Maliki Yaumiddin. Maka ketika itu kalau dia buat begitu, maka batal baca Iftihah dia tadi, maka dia kena ulang semula daripada ayat yang pertama. Kena ulang semula. Kena ulang semula.
Dia melainkan kalaulah kata zikir tadi tu ada maslahat, ada kepentingan dalam semaya. Kalaulah ada kepentingan dalam semaya, itu tidak memberi mudarat pada bacaan dia. Contoh lagu mana? Dia mengucapkan amin. Contohnya bila dia baca Fatihah. Nah, dia baca Fatihah. Tak ada habis baca Fatihah, tu imam baca habis dia. Bila gitu tu imam kata amin, maka sunat jugalah dia sebut amin. Tak, amin. Maka bila dia kata amin, itu adalah zikir. Jadi dia nak sambung semula ke lagu mana? Fatihah yang dia baca tadi, dia boleh sambung semula. Sebab amin itu adalah perkara yang ada kaitan dengan semaya. Kalau jawab azan ada kaitan dengan semaya. Sebab itu dia memutuskan baca Fatihah. Tapi kalau kita duk baca Fatihah, tak ada habis, tengok-tengok tu imam pun habis baca dia pun kata amin, maka kita pun sebut amin juga. Maka ketika itu kita sambung ya, baca Fatihah kita tadi, tak perlu kita ulang semula daripada awal. Kerana zikir amin tadi ada maslahat dalam semaya. Supaya juga hamba cerita buat ni, kalaulah seseorang tadi tu dia turun untuk sujud sahwi kan? Dia turun untuk sujud sahwi, itu juga tidak memutuskan baca Fatihah dia. Jadi kalaulah dia semaya subuh. Nah, semaya subuh pada hari Jumaat. Dia yang tak ada habis lagi baca Fatihah. Tengok-tengok tak imam turun. Nah, turun untuk semaya, untuk sujud sahwi. Untuk sujud setiada, sujud setiada. Dia yang tak ada habis nak baca Fatihah, tengok tak imam suruh sujud setiada, maka ketika itu wajiblah dia pun kena turun juga sujud setiada. Bila naik nak baca tatajafa junubuhum, imam dia baca tatajafa tu, dia boleh sambung terus baca Fatihah yang dia tak ada baca habis tadi. Nah, tak perlu dia baca ulang semula daripada awal. Ada orang dia tak ingat dah, kira tak baca dah Fatihah habis, tak boleh dia kena ulang, kena sambung semula baca Fatihah dia tadi. Dia kena sambung semula baca Fatihah yang dia tak sempat habiskan untuk dia turun sujud tilawah bersama dengan tu imam dia tadi. Habis. Itulah 10 syarat yang perlu kita raikan apabila mana kita baca dalam semaya suratul Fatihah. Maka kena ingatlah ada 10 perkara ni. Habis itu perihal ataupun syarat-syarat tentang sahnya semaya dengan kita kena baca suratul Fatihah. Fasal yang selanjutnya dia nak cerita sini tentang tasydid dalam suratul Fatihah. Ada beberapa tempat yang perlu kita baca tasydid. Bahasa Melayu kita orang Kelantan ni panggil sabdu, kena baca sabdu. Sebab apa? Tasydid ni diibaratkan sebagaimana dua huruf yang sama yang digabungkan menjadi satu huruf, maka digantikan dengan huruf dengan tanda sabdu. Dia tengah huruf sabdu. Jadi kalaulah kita rungkaikan seolah-olah ada dua huruf lah. Jadi disyaratkan sebagaimana kita baca tadi bahawa kita kena baca seluruh huruf-huruf dan juga ayat-ayat dalam Al-Fatihah. Maka bila mana ayat tadi ada sabdu, maka wajib bagi kita kena baca sabdu. Tak boleh kita baca tak ada sabdu. Kerana kalau kita baca tak ada sabdu, seolah-olah kita telah tinggal satu huruf daripada suratul Fatihah. Jadi sini tuan pengarah kita ni nak suruh kita beringat. Dia kata tashdidatul Fatihati 14. Dia kata tasydid dalam Fatihah tu ada 14 tempat. Dia kena ingat ada 14 tempat. Sini dia kata apa? Pertama, bismillahi fawqal lami. Bismillah di atas lam, ada lam tu. Bismillah. Apa kita kena terjeuh baca bismillah. Terjeuh, dia tak boleh bismillah. Orang panggil lembut baca tak boleh, dia kena terjeuh bismillah. Yang keduanya ar-rahmani fawqar ra'i. Ar-rahman di atas ra. Ada tanda pada ra. Jadi ar-rahman. Kena ra tu kena ada dua. Ar-rahman. Yang ketiga ar-rahimi fawqar ra. Ar-rahim di atas ra. Kamu baca Melayu lah dah. Alhamdulillah di atas lam. Supalah yang pertama tadi. Alhamdulillah. Yang kelimanya Rabbil alamin di atas ba. Rabbi. Kena baca Rabbi. Dia tak boleh Rabbi. Rabbi tak jadi. Rabbi ni nama orang. Rabbi. Yang keenamnya Ar-Rahman di atas ra. Supalah tadinya. Yang ketujuh Ar-Rahim di atas ra. Maliki yaumiddin di atas dal. Ad-din dan ad-din ada dua.
ada dua dal. Iyyaka na'budu yang ke-9 di atas ya. Iyyaka. Dia tak boleh baca iyyaka, tak jadi. Dia kena iyyaka. Yang ke-sebelahnya ihdinas siratal mustaqim di atas sad. Is-sirat, as-sirat, ihdinas sirat. Dia kena tekan situ. Yang ke-12nya siratal ladzina di atas lam, alladzi. Yang ke-13nya an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladh. Dha tu kena tekan. Waladh. Sebab ada sabdu situ. Dan yang terakhir yang ke-14 di atas waladh. Yang akhir waladh. Jadi 14 tempat ni kita kena berhati. Kena berhati. Jadi kalaulah kita ni mengaji Quran, kena betul lah. Baca Iftihah sini kena betul. Kena baca depan tu guru. Baca depan tu guru. Depan tu guru Quran, barulah dia boleh betul baca ayat kita. Baca ayat kita. Lamalah. Orang panggil tepat yang tasydid, dia tak tasydid. Dia kena tasydid kan. Habis sini mudah lah ni. Ni bab tajwid. Kita masuk pada perbahasan yang selanjutnya. Sini ni sedap kita nak ceritanya. Dia nak cerita tentang ada beberapa situasi yang sunat kita angkat tangan. Dalam semaya ni ada 4 tempat sunat kita angkat tangan. Sebagaimana kita takbiratul ihram, kita angkat tangan gini kan. Jadi sebagaimana gitu, maka dalam semaya ni ada 4 tempat. 4 tempat ni ya angkat tangan. Tempat lain jangan dia angkat tangan. Kalau jom angkat tangan juga makruh. Makruh. Tempat yang tak sunat kita buat, kita pergi buat. Makruh. Tempat sunat ni kena buat. Seolah-olah kalau tak buat kurang pahala. Kalau kita tak buat. Ni sunnah hayat. Dia kata apa? Faslun. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'a. Inda takbiratil ihrami wa inda ruku'i wa inda al-i'tidali wa inda al-qiyami min at-tashahhudil awal. Kata pengarangnya, disunat mengangkat 2 tangan pada 4 tempat. Sunat bagi seseorang yang semaya, dia angkat kedua tangan dia. Dia ayat sini kedua tangan. Bukan sebelah saja. Kalaulah dia angkat sebelah, makruh. Orang sebelah ni jumpa orang jumpa orang angkat sebelah gitu, kata apa boleh angkat sebelah. Kita ni semaya kena angkat dua-dua. Sunat angkat 2 tangan. Bila tu? Pada 4 tempat. Ada 4 tempat dalam semaya yang sunat kita angkat kedua-dua belah tangan kita. Cara kita akad ni seperti biasalah di sisi mazhab kita akad membetuli ni. Tangan ni membetuli ekor telinga kita ni, dan ujung jari kita ni orang panggil betul dengan atas telinga. Orang panggil lebih kurang sini, dan sunat kita bokok kat sikit tangan kita ni, orang panggil jalan sikit kan. Sini. Dia tak sunat setuh, tapi orang panggil dekat-dekat membetuli. Situlah cara kita. Bakar tangan ni banyak cara lah. Lama kita buat ngaruh, ada buka gini, buka juruh lah. Tu orang panggil tak sunat lah. Yang sunatnya gini. Yang sunatnya gini. Baik. Jadi cara tu begitu, dan pada 4 tempat. Bila? Yang pertamanya ketika takbiratul ihram. Bila mana kita ucapkan Allahu Akbar nak masuk dalam semaya. Ucap Allahu Akbar itu wajib, tapi akad tangan itu sunat. Sini baru kita tahu, akad tangan ni sunat. Yang wajibnya hanya ucap Allahu Akbar. Jadi bila kata sunat akad tangan, kalaulah seseorang tadi tu dia semaya, dia tak akad tangan, masuk semaya Allahu Akbar, masuk tak akad tangan, orang tak tahu semaya ke tak ni. Maka ketika itu kalau dia ucap Allahu Akbar, itu adalah tanda dia dah masuk dalam semaya. Sebab takbir ni adalah rukun qauli, maka dia kena ucap. Dia bukan perbuatan. Cuma akad tangan ni adalah perkara yang sunat. Perkara yang sunat. Jadi semaya dia sah, tak batal. Cuma sunatnya dia akad tangan. Akad tangan. Sunat. Bila start tu? Start akad tangan tu bila mana kita nak ucap Allah. Bila mula alif pada Allahu Akbar, maka sunatlah kita akad Allahu Akbar. Berarti waktu tangannya bila mana? Berhabis dengan ra. Berhabis dengan ra.
Letak tangan tu dengan ra. Nah, dia jangan Allahu akbar tangan dak tahan. Tuanya habis dah takbir baru letak. Tak sunat dia. Yang sunatnya kita mula baca Allahu akbar tangan pun gerak lagi. Ra akbar tangan pun letak bawah. Nah, itu cara yang sunatnya begitu. Permulaan dan pengakhiran bagi akad takbir ni ialah bersama dengan takbir. Akad tangan ni bersama dengan takbir. Mula takbir, mula akad tangan. Habis takbir, habislah akad tangan. Karena ada hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-salah rafa'a yadayhi halwa mankibaihi. Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana dia membuka sembahyang, bila mana Nabi ni start sembahyang, Nabi mengangkat kedua tangan dia halwa mankibaihi, membetuli dua bahu dia. Gini. Itu mula sembahyang. Wa idza kabbara ar-ruku'a, bila mana dia mengucapkan takbir untuk rokok, iaitu yang kedua. Dan yang ketiganya wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', bila mana Nabi angkat kepala Nabi daripada rokok, iaitu pada ketika i'tidal. Jadi berdasarkan hadis yang hamba sebut tadi, keluarlah perbahasan ulama dinyatakan sini. Yang pertamanya ketika takbiratul ihram, bila kita nak masuk sembahyang sunat kita angkat tangan. Yang keduanya dan ketika rukuk, ketika mana rukuk, iaitu ketika hendak rukuk. Ketika hendak rukuk, dia bukan ketika rukuk tu, yakni ketika hendak rukuk. Ketika rukuk kita duk rukuk dah, nak angkat tangan lagu mana, iaitu ketika hendak turun kepada rukuk. Bila mana kita habis dah sembahyang, habis dah baca surah ataupun habis baca suratul Fatihah ataupun surah pendek, bila mana kita nak rukuk, maka sunat kita baca takbir intiqalan. Dalam bahasa Arab orang panggil takbir nak berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Itu panggil takbir intiqalan. Jadi bila kita nak berubah keadaan kita daripada rukun qiyam kepada rukun rukuk, maka sunat kita ucap takbir. Begitu jugalah ketika mana kita nak rukuk, disunatkan kita angkat tangan. Bila mana kita ucap takbir tadi, Allahu akbar, kita pun angkat tangan turun kepada rukuk. Sunat situ. Itu pada situasi yang kedua. Bila kita nak angkat tangan itu sebelum kita turun kepada rukuk lah. Bila mana kita nak turun kepada rukuk. Bukan ketika rukuk tu baru kita angkat tangan, tidak. Baik. Dan yang ketiga pula, dan ketika i'tidal, iaitu ketika hendak i'tidal, iaitu ketika hendak i'tidal daripada keadaan dia rokok. Bila mana dia rokok nak naik kepada i'tidal, ketika itu sunat juga dia ucap takbir, iaitu Allahu akbar. Bila dia kata Allahu akbar, sunat juga dia angkat tangan. Bila dia naik tu angkat lalu tangan akbar, lepas tu letak turun pun i'tidal biasa. Situ yang ketiga. Sami Allahu liman hamidah tu lah. Dia mungkin Allahu akbar dah. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Bila kita nak naik i'tidal, sami Allahu liman hamidah tu, kita angkat tangan. Supaya biasa kita buat lah, mudah ya. Itu yang ketiga. Kita sunat angkat tangan ni semaya diri saja ke semaya duduk, semaya lain pun supo. Tak kira lah kita semaya diri ke, kita semaya duduk ke. Bahkan ulama kata kalulah kita semaya dalam keadaan berbaring sekalipun, sunat kita angkat tangan ke. Orang panggil terletak kan, semaya terletak. Orang panggil serut, dia serut tak boleh nak gerak. Jadi semaya terletak lah, sunat juga dia angkat tangan. Walaupun dia tak gerak kan, dia tak boleh nak rokok ke apa, sunat juga dia angkat tangan bila mana dia takbir tadi. Tiga keadaan. Keadaan yang keempatnya, yang terakhir, dan ketika berdiri daripada tasyahud awal. Bila mana kita selesai daripada tasyahud awal, kita nak naik kepada rakaat yang ketiga, maka ketika itu kita pun ucap jugalah takbir intiqalan. Ketika itu juga kita sunat angkat tangan. Allahu akbar, kita sunat angkat tangan. Sini ramai orang keliru. Dia keliru, dia kata setiap rakaat tu bila naik
Sunat angkat tangan tidak. Yang sunatnya hanya ketika mana selesai daripada tasyahud awal, pada rakaat kedua tu lah, nak naik pada rakaat ketiga. Ketika tu baru sunat angkat tangan. Adapun kalau lah kita ni rakaat pertama, nak naik rakaat kedua, tak sunat kita angkat tangan. Contoh dia daripada sujud, nak naik ke rakaat kedua, tak sunat. Bila dia kata naik, kita Allahu Akbar, dia angkat tangan tidak. Tak sunat ketika tu. Yang sunatnya bila mana dia berada daripada keadaan tasyahud awal nak naik kepada rakaat yang ketiga. Ketika itu barulah sunat dia angkat tangan ketika mana dia ucap takbir. Dalilnya riwayat daripada Abu Dawud dengan sanad yang sahih daripada Abi Humaid As-Sa'idi rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Ada dalam kitab Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, dicerita hadis ni. Hamba tak tulis sini. Diceritakan riwayat Abu Dawud daripada Abu Humaid As-Sa'idi, dia kata summa idza qama min ar-rak'ataini kabbara wa rafa'a yadayhi hatta yuhadi bihima mankibaih kama kabbara 'inda iftitahi shalah. Ni dalil dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hadis yang sahih di sisi mazhab kita gitu. Ketika mana bangun daripada tasyahud awal, itulah keadaan yang sunat kita angkat tangan. Adapun pada rakaat-rakaat yang lain, rakaat pertama ataupun rakaat ketiga nak naik rakaat yang keempat, tak sunat kita angkat tangan. Jangan lebih lah, orang panggil ju. Terlebih ju pula nak angkat juga ketika tu, tak sunat. Tak sunat. Ya mudah dulu masa depan dulu tok guru kita kata mudah nak tahu orang ni ngaji ke tidak. Tengok pada rakaat pertama nak naik rakaat kedua. Kalau dia biasa mengaji, dia tak angkat tangan. Tapi kalau orang yang jenis tak mengaji, dia seru nak buat ibadat, dia tak ada ilmu, maka dia angkat tangan. Sunat. Dia seru sunat rakaat. Ketika tu baru kita tahu, oh dia tak mengaji rupanya. Kalau orang mengaji, dia tak angkat tangan. Cuma kadang-kadang tak teringat juga. Bila naik dia terangkat. Bukan nak kata kita tak mengaji tak, tapi tak teringat. Jadi boleh jadi berlaku. Boleh jadi dia ni tak teringat ataupun dia memang jahil betul, tak mengaji dalam bab ni. Kalau dia jahil kan, sama telah dia lah. Tapi kalau lah kata dia ni tak teringat juga, kita kan, kalau berburuk sangka dia, dosa kita pula. Dosa kita pula. Jadi kan, kalau kita tengok orang semaya ni salah ke apa, jangan kita berburuk sangka dia dulu. Kita tegur molek. Kemungkinan mungkin dia tak ingat. Mungkin dia tak ingat. Ni tak membatalkan semaya, ni tak membatalkan semaya. Ni orang panggil hanya dia buat perkara yang tidak sunat. Tak sunat akad. Tepat tak sunat dia buat. Lebih jauh pada orang buat tak ada pahala situ. Ni tempat yang tidak ada pahala. Habis itu. InsyaAllah pada minggu depannya kita akan masuk pada syarat untuk sah sujud pula. Kita nak sujud ni kena ada syarat-syarat yang 7. Ada 7 syarat. Kalau seorang itu semaya untuk dia sujud sah di sisi syarat, insya-Allah kita bincang pada minggu depan lah. Hari ni 3-4 dah ni banyak dah. Cuma perbahasan yang mudah. Perbahasan yang mudah saja. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada hamba sendirilah. Hamba mohon maaf. Aku qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadika shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.